masa. Okey, geometri koordinat. Nak tanya sikit-sikit ni. Apa yang anda ingat tentang geometri koordinat ataupun koordinat? Halo. Apa yang anda ingat? Cakap boleh, type pun boleh. Koordinat. Membuat graf. Okey, koordinat ada graf, cantik. Apa lagi? Bila ada graf mesti ada apa? Titik. Mesti ada Paksi. titik. Mesti ada paksi. Okey, x y betul, ada titik. Okey, ada titik. Macam tu aja, tok saja kan titik kan? Titik mestilah ada apa? Koordinat. Cantik, ada koordinat. Koordinat mesti ada apa? Nilai. Ada nilai. Nilai berapa nilai? 1 2 3 4 5. X and Y. X dan Y, cantik. Koordinat X, koordinat Y ya. Di mana sepatutnya semua orang sudah tahu bahwa yang kiri itu adalah X, yang kanan itu adalah Y. Betul? Ya. Okey, good. Jadi sekarang kalau cikgu nak tanya koordinat ni, apa beza koordinat di tempat putih ni dengan koordinat di merah ni? Yang merah tu image. Okey, kamu sudah pergi pantolan. Ataupun translasi. Boleh, kamu sudah sampai ke translasi. Sudah melencong keluar sikit daripada koordinat ini. Boleh juga, betul juga. Okey, ataupun translasi ataupun putaran ataupun pantolan, betul? Okey, itu satu perbezaan. Okey, apa lagi? Yang cikgu nak bukan jawapan tu sebenarnya. Yang lain cikgu nak. Dari segi koordinat dia. Koordinat negatif. Koordinat negatif, cantik. Apa yang negatif? Nilai x, y dia. X, Y-nya kedua-dua ke satu saja? Dua-dua. Dua-dua. Ada sikit macam yakin, macam ragu-ragu. Okey, tak apa. Okey, kalau titik kuning macam mana? X negatif, y positif. Y negatif, x positif. X positif, Y negatif. Okey? Okey. Yang tadi merah ini dua-dua negatif. Okey, dua-dua negatif. Jadi yang terakhir tu tak payah cikgu cakap lagi kan? You sudah tahu kan kalau yang biru di sini. X-nya apa? Kamu orang macam lupa habis ke ataupun masih mencari jawapan Apa benda? Betul? Ya. Are you okay semua? Emeda betul? Okey, Emeda benduli negatif. Yang lain tu semua okey Koordinat ni? Cikgu. Okey. Okey. Suka ada topik ini? 50-50. Atau maksud cikgu suka ada dengan koordinat? Tak kenal maka tak cinta. Jadi kamu belum cinta lah ni kan? Sudah cinta? Sudah Belum jatuh lagi. cinta? Belum? Okey. Tengok gaya cikgu. Tengok gaya cikgu. Bukan gaya bab ni lah. Menentukan cintanya. Mana boleh cinta tu kau punya. Okey lagi Okeylah, cikgu cuba suruh kau cinta sama dia lah ya. Okey. Jadi selain semua ini, pernah ada kamu sudahkah kamu belajar macam mana cari jarak antara dua titik? Contohnya dua titik ini, macam mana cari? Alamak, bulan. Dua titik ini, macam mana cara jaraknya? Tahu tak? Tolak. Tolak. Guna koordinat lah, macam mana tolak? Cari beza jarak x, y dia, lepas tu Pythagoras kali. Kalau dia kalau dia sengit, kalau dia lurus tolak sajalah.
Kali saya Kalau ingat dia lurus saja. Okey, contohnya kalau macam ni lah. kalau macam tu tolak nilai X sajalah. Y dia tak Tolak nilai X berubah. saja, Y tak payah bertubi kan? Nah, Betul. Maksudnya contohnya kalau ini negatif 4 dengan negatif 5, okey. Ini adalah 5 dengan negatif 5. Ini lurus kan? Jadi berapa jaraknya? Berapa jarak antara dua titik ini? Ini titik A, B, let's say. 9. 9 kan? Iaitu macam mana kita nak kira 9? Kamu boleh kira gunakan petak ni kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Boleh juga. Boleh juga kan? Maksudnya kamu boleh gunakan kaedah kira ataupun kaedah Tolak. Ataupun satu lagi adalah kaedah rumus. Ada rumus. Setuju? Okey. Ada 3 kaedah secara amnya ya. Okey. Rumus selalunya diguna pakai orang lah. Tapi kalau kamu nak faham, kamu boleh guna kira. Kamu boleh guna tolak. Ini untuk faham. Kalau tak mau faham, rumus datang, selesaikannya. Guna rumus, kanti masuk. Macam petua tu. Guna petua rumus, kanti saja. Apa itu petua tu? Dari mana dapat? Tak payah tahu. Kanti saja. Dapat jawapan sudah. Okey? Tapi nak tahu dia punya sebab. Tapi kalau nak memahami sebab, kamu boleh gunakan kira dan juga tolak. Okey. Rumus yang kamu belajar itu sebenarnya apa tau? Rumus jarak yang kamu belajar itu sebenarnya dia adalah rumus yang berkait rapat dengan satu perkara namanya Pythagoras Theorem. Teorem Pythagoras. Dia gunakan rumus teorem Pythagoras diubah menjadi rumus dalam koordinat geometri. Ya, itu adalah jarak yang telah kamu pelajari sebelum ini, betul? Oke. Siapa ingat rumus dia? Ingat rumus kah? Kan lupa rumus. Rumus apa? Jarak kah? Rumus jarak, ya betul. Ingat tak? Tak saja. Tak ingat? Yang punca tu Kak Cikgu. Yang ada punca. Cantik yang ada punca. Betul? Kamu pernah tanya tak? Kamu pernah tanya tak kenapa jarak antara dua titik dalam koordinat itu dia ada punca kuasa 2? Kenapa? Itulah tapi tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa. Kamu pernah tengok di mana ada perkataan punca, ada tanda punca ni? Maksud Cikgu? Maksud cikgu dalam kiraan mana yang pernah kamu, rumus yang pernah kamu hafal, ada punca. Ada satu rumus apa tu? Pemfaktoran. Pemfaktoran ada punca. Ya, yang punca kuasa 4AB tu. Cari kuasa 2 sempurna tu Kak Cikgu, yang punca-punca. Yes, betul. Tapi dia tak ada kaitan dengan ini dulu ni, tak ada kaitan dengan ini. Itu adalah pemfaktoran. Dan puncanya betul ada, tapi dia tidak ada kaitan terus dengan jarak ni. Jarak ini punya punca dia ada kaitan dengan satu benda namanya hypotenuse. Jarak ini adalah panjang, betul? Sejenis panjang kan? Jarak tu berapa panjang jarak dia? Panjang. Panjang ini benar kamu kira panjang hypotenuse kan? Hypotenuse square sama dengan apa? Kalau tak ada idea, saya lukiskan satu segitiga, pasti kamu akan jumpa nanti. O square, A square. Ini H square, ini H, hypotenuse. Yang lain, you nak label sebagai apa? A dan B. Okey, A dan B, cantik, A dan B. Sepatutnya dia tak boleh huruf besar kan, kalau tak gunakan nama khas, kita hanya boleh guna macam ni. This is C, this is A, this is B. Dan di sini oleh kerana C adalah apa? C adalah hypotenuse, betul? Hypotenuse akan sama dengan apa? A square plus B square. B square.
Lepas tu kalau saya nak cari hypotenuse, apa you nak buat dengan square itu? Puncakan lah sini. Cantik, puncakannya. Inilah tempat kamu pernah jumpa punca kuasa 2, betul? Ya. Okay, now you see jarak yang kamu belajar, saya tak tahu di mana kamu belajar dalam matematik masa kamu di Form 1, Form 2, Form 3 Kamu pun ada belajar rumus di mana dia ada punca kuasa, betul? Kalau tak silap, inilah rumus kamu ya. Ya tu, yang tu. Yang tu Okey. Sekarang kamu lupakan semua huruf tu, kau kaji betul-betul dari sudut matematik. Tengok bumbung ini dengan bumbung ini, tempat letaknya sama tak? Ya, sama-sama. Sama. Kamu tengok kuasa 2 ini sama tak? Kamu tengok satu lagi kuasa 2 sama tak? Sama? Kamu tengok tengah-tengah ini pun tambah juga, sama tak? Ya, sama juga. Jadi yang berlainan tu apa? Isi dia saja. Isinya kat tengah-tengah tu saja. Isi ini apa cerita? Okey? Ya, okey now. Maksudnya rumus yang kamu belajar di satu masa dahulu, iaitu rumus jarak bila melibatkan koordinat, macam baru, macam tak ada, macam sesuatu yang sangat baru untuk kamu. But I told you, kalau kamu sudah faham tentang teorem pada geras, TP itu, kalau kamu sudah faham tentang teorem pada geras, rumus jarak di atas adalah terbitan dari sini. Terbit menjadi satu simbol baru, satu rumus baru. Padahal dia konsep sebiji sama. Kenapa dia mau terbit benda ni, cikgu? Soalnya, kenapa dia nak terbit? Sebab dia telah mula letakkan segitiga ini ke dalam graf. Mula-mula kamu belajar segitiga, segitiga lah dia lukis. Panjang sisi, panjang adjacent, opposite, hypotenuse suruh kau cari. Dia hanya lukis satu segitiga saja. Bila kamu letakkan segitiga ini ke dalam, macam cikgu siapa tadi Farid kata, pantolan. Segitiga kalau tak diletak dalam catatan tu, catatan tu, iaitu cata yang berpetak-petak, macam mana kamu nak cari pantolannya? Tak ada cata, tak ada grid line, kamu tak dapat nak cari pantolan senang-senang tau. Kamu tak dapat nak cari putaran senang-senang. Itu sebab segitiga letak dalam kertas graf. Jadi sekarang saya pun letaklah segitiga kamu di atas tu ke dalam kertas graf saya. Okey, saya letak. Saya letakkan satu segitiga yang saiz kecil. Ya, ini segitiga. Saya letakkannya ke dalam graf saya. Bila saya letakkannya ke dalam graf saya perlulah masukkan paksi X dan paksi Y. Dan bila saya letakkan segitiga ini ke dalam graf, apa lagi saya perlu buat? Saya mestilah labelkan setiap pucunya dengan koordinat. Ini berapa koordinat? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini 5. Berapa tinggi? 1, 2, 3. Okey, 3. Lepas tu ini berapa titik? Titik ini adalah 2, 3. Atas tu berapa? Atas ini adalah 2. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Okey, okey. Bila saya sudah masukkannya ke dalam catatan graf saya, maka nak cari sisi C ini, saya sudah ada dua cara. Cara pertama, gunakan cara panjang sisi bersebelahan dengan bertentangan. Okey, macam mana cari sisi tu? Macam tadi, siapa cakap tolak? Ani kata tolak kan? Okey, bagi tahu saya berapa panjang yang mengufuk ni, yang bawah ni. Ini berapa panjang? Itu panjang dia 3.
Duga kan 3. 3. 3. Macam mana kamu dapat 3 nih? 5 tolak 2. 5 tolak 2. Betul? Ya, harap betul lah. Okey, okey. Yang ini panjang menegak, tinggilah. Ya, 7 tolak 3. 7 tolak 7 tolak 3. 3. Okey, cantik. Siapa yang suruh tolak tadi? Suruh tolak. Siapa yang buat tolak tadi? Ani kan? Ya, saya tolak tadi. Jadi saya tuliskan apa yang Ani tulis tadi kan? Apa yang Ani sebut tadi kan? 5 tolak 2 yaitu 3. 7 tolak 3 yaitu 4. 4. Okey. Sekarang kalau nak dapatkan C ini, apa harus saya buat? Squarekan dua-dua, lepas tu Squarekan dua-dua. Jadi saya tambah. squarekan di sini boleh? Yes. Boleh ya? Okey. Lepas square, apa nak buat? Tambahkan. Tambah. Boleh saya tambah sini? Ya, boleh. Boleh. Okey. Lepas tambah, apa saya buat? Kuasa 2 kan. Kuasa Puncak 2. kuasa 2 kan. Puncak kuasa 2 kan. Inilah C. Dan kalau sekarang saya nak kamu gunakan simbol untuk buat tolak tadi. Apa yang telah dia buat tadi, dia gunakan simbol pertama ni 5. 5 ini apa? 5 ini adalah X. Koordinat X. Namanya apa? X2. Ini tolak dengan 2. 2 itu apa? X1. Nah, kalau ini X2, ini Y2. Ini kalau X1, ini Y1. Ya, okey. Jadi apa yang Ani buat tadi, dia guna apa? Dia gunakan X2, okey, tolak dengan X1 dalam kurungan kuasa 2. Lepas itu dia gunakan 7. Dia gunakan 7 yang tu atas tu. Ini ialah Y. Y ini tolak dengan 3. Y ini tolak dengan 3. Jadi ini Y. Y ini saya gunakannya sebagai Y2. Ya. Saya gunakannya sebagai Y2 tolak dengan Y1 kuasa 2. Itulah akhirnya jadi rumus jarak. Jarak apa? Jarak titik A dan B. Kenapa hypotenuse akhirnya jadi jarak? Kenapa hypotenuse, istilah hypotenuse akhirnya jadi jarak? Hypotenuse panjang sisi, jarak antara dua titik. A dan B, berapa jarak? Kita akan kata, apakah panjang AB? Kita akan cakap, apakah jarak antara titik A dengan titik B? Yaitu panjang sisi AB. Panjang sisi adalah hypotenuse. Istilah saja berubah. Ya. Jadi kalau guna jarak, dia mesti rujuk kepada dua titik. Jarak A, AB. Panjang, dia rujuk kepada satu huruf, yaitu hypotenuse ataupun sisi C. Ya, okey. So, itu adalah penerangan dari mana datang asal-usulnya rumus jarak ini. Jadi kalau jarak ini kamu tengok betul-betul, dia sebenarnya melibatkan konsep teorem Pythagoras. Ya, okey. So sekarang, cikgu nak mula topik ini. Apa nak dipelajari dalam topik ini perkara pertama? Yang jarak itu dulu dipelajari juga, tapi oleh kerana dia sekarang dikeluarkan, tapi saya tak nak lah. Macam kamu ni hafal-hafal tak faham kan? Jadi cikgu terangkan sikit untuk kamu. Kaitkan. Rupa-rupanya ini benda berkaitan dengan teorem Pythagoras. Okey, ada kaitan dengan tolak-menolak tadi. Okey, so sekarang kalau itu sudah paham, sekarang apa yang perkara pertama yang dia nak kamu pelajari dalam topik ini adalah pembahagian tembereng garis. Ya, pembahagian tembereng garis. Cikgu nak cepat. Dan cikgu nak kaitkan terus dengan nisbah ataupun graf. Saya nak kaitkan dengan graf, tapi topik ini dia mula dengan nisbah tu.
contohnya di sini you dengar cara cikgu ajar ya. Okey, satu garisan lurus, satu garis lurus. Kalau saya katakan panjang garisan lurus ini adalah 10 meter. Apa yang diistilahkan sebagai pembahagian tembereng garisan adalah tembereng garisan adalah garis lurus ini saya nak bahagikan kepada dua bahagian. Okey, kepada dua bahagian. Kalau saya katakan saya nak bahagi kepada dua bahagian yang sama rata, di manakah tempat saya kena potong? Halo? Tengah-tengah. Tengah-tengah, cantik. Saya potong ke tengah-tengah, betul? Okay. Ya. Kalau saya potong di tengah-tengah, apakah nisbah panjang AM dengan BM? Apakah nisbah dia? Jadi di sini adakah kamu masih ingat nisbah? 1/2. 1/2. Kalau 1/2, siapa lebih panjang? Cikgu cakap AM kepada MB. Saya fikir AM kepada AB. Okey, bagus. Salah. Boleh juga salah dengar. macam tu kan? Okey, boleh. Tapi sekarang cikgu tulis sana MB. Jadi berapa tadi? 1/1. 1/1. Okey, jadi kalau 1/1 maksudnya saya nak bahagi sama rata. Betul? Jadi M itu akan jadi apa? M di sini konsep M ini dia adalah titik tengah. Ya, dia adalah titik tengah. Tapi bukan semuanya akan dibahagi sama rata macam tu. Kadang-kadang saya nak bahagikannya supaya satu kerat lebih panjang, satu kerat lebih pendek. Contohnya saya nak bahagikannya kepada 1/4. AP kepada PB ialah 1/4. Jadi kamu rasa harus di mana cikgu potongnya? Antara Mana dalam kata lain mana tempat letak P cikgu? antara kamu A lupakan, dengan M. lupakan M dulu. Lupakan M. Mana P saya? Dia dekat-dekat dengan A. Tapi taklah dekat sangat. Dekat dengan A. Okey, saya setuju sebab dia lebih kepada A kan? Dia lebih dekat kepada A. Yang lain macam mana? Ini saya rasa saya faham. Yang lain macam mana? Siapa angkat tangan tadi? Oh, ada orang terangkat tangan ni. Okey, mari bagi tahu cikgu. 1/4 siapa tak faham? 1/5. Yes, 1/5 cantik. 2 meter saja. Betul. Maksudnya daripada 2 meter diukur dari mana, Eric? Dari A ke dari B? Untuk letakkan P. A, betul. Dari A, kamu ukurkan 2 meter, lepas itu berhenti. Di sinilah tempat letaknya titik P. Di sini 2 meter, di sini tinggal berapa? Di sini tinggal 8 meter. Okey, ini adalah nisbah 1/4. Itu menerangkan kenapa tadi Ani kata P itu mendekati A. Ya, okey. Kalau AQ kepada QB ialah 2/3. Macam mana pula tu? Di mana kalau lokasi Q dia sekarang? Dia lebih dekat kepada siapa? 2/3. Okey dah? Ada idea dah?
Okey, 2/3, 4/6, okey, 10 jadi 4 meter. Yes, betul. 4 meter ukur dari mana? Ukur dari A. Ya, ukur dari A. 4 meter ukur dari A. Maksudnya dari sini 2 meter, 2 meter, 4 meter. Yang selebihnya sini 2, 2, 2, 2. Ini 6 meter, ini 4 meter. Ringkaskannya 2/3. Ya, jadi Q berada di sini. Ya, so P berada di sini, Q berada di sini, itu M berada di tengah-tengah. Ini adalah konsep nisbah. Ya, jadi apa yang jadikan pembahagi tembereng garis adalah huruf-huruf P tadi, P, Q, N. Ketiga-tiga ini diberi nama pembahagi, orang, nombor, titik yang membahagikan garisan itu kepada dua bahagian, dua tembereng. Ya, so orang yang membahagikan tembereng garisan itu adalah orang yang berada di tengah-tengah. Membahagikan ikut apa? Ikut nisbah. Nisbah yang telah ditetapkan. Ya, jadi you kena fahamkan apa maksud nisbah tadi. Supaya kamu tahu dia lebih dekat kepada siapa. Ya, okey. Jadi kalau secara konsep pembahagi you sudah faham, cikgu tak nak pergi sana sangat. Yang cikgu nak sekarang adalah kita kena masukkan konsep garisan tadi, garisan ini ya, kita kena masukkannya ke dalam graf. Kita nak selesaikan semua topik ini, semua konsep yang kamu belajar dalam topik ini, semua gunakan koordinat. Ya, tadi koordinat cari jarak, isu yang kamu belajar. Sekarang kita akan gunakan koordinat untuk mencari apa? Untuk mencari antara tiga keadaan ini ya. A dan B dengan titik pembahagi tembereng itu N ke, Q ke, P ke. Semua ini boleh dicari gunakan rumus geometri koordinat. Ya, jadi apa yang akan digunakan sekarang adalah saya terus lompat ya, jadi terus lompat kepada soalan. Saya tak mau gunakan soalan ini dulu, saya buat soalan sendiri dulu. Ya, oke. Katakannya ada graf, oke, ini ada graf oke. Oke, ini paksi X, ini paksi Y. Ada satu titiknya ialah 1, I use 2 lah, 1, 2. Oke, lepas itu saya ini titik A, oke, saya lukiskan satu garis lurus sampai ke sini. Let's say ini ialah saya tidak tahu berapa. Ini oke, so ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya baginya ini 6, 2. Ya, oke. Satu, 2, 6, 2. Oke. Ataupun saya ubah sikit untuk senang kira nanti. Saya bagi sini. Okay. Saya bagi 5, 2. Oke. Sekarang saya nak kamu carikan koordinat di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah. Ini koordinatnya. Ya, mata tengok kita tahu koordinatnya adalah apa? 3, 2. Betul? Koordinatnya 3, 2. Sebab apa? Dia membahagikan ini kepada dua bahagian sama tengah, yaitu titik tengah-tengah. So, untuk cari koordinat M ini, dia ada satu rumus boleh tolong kamu. You kena belajar rumus ni, yaitu ini rumus dia. Oke. Dia akan gunakan rumus dia ada nisbah di sini. MN, dia ada nisbah MN, bahagikan kepada ni. Ya, nisbah MN. Oke.
dia akan gunakan koordinat di sini. Ini titik A dia gunakan X1, Y1. Ini gunakan X2, Y2. Untuk wakili dua titik ini, jadi saya padankan ini dulu. Saya sekarang gunakan koordinat. Ya. Oke. Saya akan gunakan rumus untuk carikan titik tengah-tengah ni, iaitu rumusnya berupa macam M. Ya. Saya tengok rumusnya dulu. Atau nanti saya tulis lain. Konsep saya hafal, saya tak hafal rumus. N darab dengan X1. Okey, saya kena ikut buku. Okey, boleh. Okey. M darab dengan X2 tambah dengan N darab dengan X1 bahagi M tambah N. Rumus kedua adalah, yang satu lagi di sini adalah M darab Y2 tambah dengan N darab dengan Y1 bahagi M tambah N. Okey. Rumus ini kalau kamu hafal, kamu boleh guna rumus ini untuk cari semua jenis gerak. Semua jenis gerak dan semua jenis nisbah. Okay. Jadi titik M, koordinat titik M tu, yang dikatakan XY, boleh guna rumus ini cari, iaitu kamu kena ingat, nisbahnya dia kena tarak silat. N di depan darab dengan koordinat di belakang. N di belakang darab dengan koordinat di depan. Dia mesti silang darab. Macam mana kamu hafal rumus, you boleh lupa rumus, tapi cara kamu ingat tu adalah belakang nisbah di depan mesti tarak koordinat di belakang. Nisbah di belakang mesti tarak koordinat di depan. Itu mesti kamu faham dulu. Jadi N ini nisbahnya akan darab dengan belakang, dan nisbah yang belakang akan darab dengan X di depan. Okey. Jadi kamu akan dapat jawapan nanti. Jadi sekarang, apakah nisbah tadi? Ini adalah titik tengah, jadi dia adalah nisbah 1, 1. Jadi titik tadi cikgu kata ini 5, ini 2, ini 1, ini 2. Ya. Jadi kita mula tarak. N1 tarak dengan X2, iaitu 5, tambah dengan N1 juga, tarak dengan X2, ialah 1, bahagi dengan 1 tambah 1, sebagian nisbah 1, 1. Manakala yang Y pula, N ini 1 tarak dengan Y2, iaitu 2, tambah dengan 1 tarak dengan Y juga 2, 1 tambah 1. Akhir sekali, kita akan dapat 5 tambah 1, 6. 6 bagi 2, 3. Yang belakang ni 2 tambah 2, 4. 4 bagi 2, 2. Okey? Kamu dapat jawapan. Lokasi, koordinat dia. Boleh? Okey. Sekarang saya bagi soalan yang garisannya tidak lurus. Maksud cikgu tak lurus adalah dia sudah mula ada kecerunan macam ini punya. Ya, ini titik 1, 2. Ini titik tak apalah, dia saya bagi sebarang aja. 10, 12 lesen. Ya, ataupun saya bagi 9 lah. Okay. Dan saya nak cari satu titik koordinat di sini, iaitu 3, 1. Nisbahnya 3, 1. Apakah koordinat N di sini, XY-nya, di mana kalau saya letakkan, plotkan di sini, dia boleh bahagikan garisan saya menjadi nisbah 3, 1. 3 kepada 1. Okay. Jadi rumus seperti yang tadi kita pakai, M sama dengan 1 yang sangat besar, 3 tarak dengan sana, 3 tarak dengan 9. Koordinat X dulu, koordinat X dulu. 1 darat dengan sebelah sini. Tambah dengan 1 darat dengan koordinat 1. Lepas tu bawahnya adalah M tambah N. 3 tambah 1.
Manakala yang Y pula, 3 darat dengan 12, tambah dengan 1 darat dengan 2, dan bawah sana masih sama 3 tambah 1. Okey. Apa yang kita dapat? 12 tambah dengan 1, 13. 13/4. Kurang cantik sikit jawapannya, tapi okey, dia ada jawapan. Okey. Okey, yang ini pula 36. 38 bahagi 4. Okey. Jadi koordinat yang kamu dapat di sini, kalau kamu nak tahu nilai dia, ini adalah 3/1/4. Ya, ini adalah sanpa susu sanju sanju suju sanseliu. Susansa suju sanseliu suju sanseliu 1.5. Okey. Ini adalah koordinatnya. M di sini 3/1/4 dengan 9/1/2. 9,5. Okey. So far so good? Oke. Okay. Ini adalah rumus untuk tolong kamu dapatkan koordinat titik di tengah-tengah tu. Titik di tengah-tengah. Dia tidak susah, tapi ialah rumus saja. Jadi rumus hafal, bukan susah nak hafal. Betul? Jadi apa yang perlu saya nak ingatkan anda bila nak hafal rumus ini adalah, kalau kita tengok rumus ini, rumus ini yang depan ini, kenapa semua X itu? Kenapa ini semua X? Tak boleh kau satu jadi Y? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ini adalah koordinat. Titik M yang terdiri pada X, Y. Itu sebab soalan pertama saya tanya kamu tadi, dalam koordinat, apa yang kamu ingat? Semua orang beritahu saya, titik. Dalam titik ada koordinat apa? X dan Y. X mesti di depan, Y mesti di belakang. Jadi kalau kamu tak ingat, yang depan itu X, yang belakang itu Y, jadi sekarang kita nak cari koordinat M. Koordinat M, rumus complicated sampai macam mana pun, dia tetap tolong kamu cari koordinat X. Belakang itu semuanya Y. Kenapa? Sebab dia nak cari koordinat Y. Jadi di atas sini, jangan nanti bila kamu buat tarak-tarak, kamu salah letak. Jangan ada nilai Y diletak dalam sini. Jangan ada nilai X pula letak dalam sini. Bila kamu letak salah tempat, kiri kanan tu, kamu salah letak nilai X masuk sana, Y masuk sini, boleh kira tak? Boleh, sebab dia nombor. Nombor semua boleh kira. Kalkulator tekan semua ada bagi jawapan. Tapi jawapan itu dah jadi bercelaru sudah, bercampur aduk sudah. Ya, jadi untuk ingat rumus ni, depan itu semua melipatkan X, belakang itu semua melipatkan Y. Dan cara nak lipatkannya, cikgu selalu ingatkan, mesti tarak silam punya cara. Mesti tarak silam. Macam mana kamu hafal rumus? Saya tak kisah. Janji kau kena ingat. Rumus yang kau hafal tu, nisbah depan mesti tarak dengan koordinat di belakang. Nisbah di belakang mesti tarak dengan koordinat di depan. Bila kamu masukkannya dalam rumus ini. Ya, itu berlaku cross. Tapi dari segi X, Y, dia tidak cross. X masih di depan, Y masih di belakang. Ya, okey. Okey. Lepas kamu dapat jawapan, sebenarnya settle dah tu. Selesai sudah. Kamu tak tukar jadi pecahan wajar pun tak apa. Jadikan pecahan tak wajar pun betul jawapannya. Cikgu saja tukarkannya supaya bila kamu tengok sini, kamu tengok sini. Ini 1, ini 9. Ini berapa? Ini ialah saya salah ke mana tu? Susah. Alah, mana salah cikgu? Saya salah besar ni. Kenapa ini 13? Tahu mana salah cikgu? Halo? Kenapa saya salah, kamu tahu dah? Di sini tak mungkin sini 3/1/4 di sini ya. Ini 1, ini 9. Begitu jauh sudah pergi, baru sampai 3.
Sini sampai sini, 3 sampai 9, ada 6 step. Sini pergi sini baru 3 step. Sini ada 6 step. Macam mana? Boleh. Boleh jadi kan? Sepatutnya 3 ni berada di sini. Tapi saya salah. Kenapa saya salah? Sini saya salah. 3 darab apa? 3 darab 9. Saya punya tulisan 9 macam 4. Ya, jadi bila 9 macam 4, saya salah. Bila darab 9, 27 ini jadi 28. 28 bahagi dengan 4, jadi apa? 4 jadi 7. Nah, jadi sepatutnya kalau ikut gambar aja sini, nilai di sini bukan 3/1/4. Dia memang sepatutnya mendekati 9, yaitu 7. Ada faham ke tidak? Paham. Nah, sekarang saya dengar ajar kamu logik ya, logic thinking ya. Bila dah dapat jawapan, minta maaf tadi saya salah kira, saya salah sendiri punya tulisan saya salah. Itulah sebab kalau tulisan comok macam itulah jadi kan bila exam tu kan. Jangan comok hati-hati tulis Okey. So kalau semua betul buat nilainya 7. 7 saya letak di sini. Ini 7. Adakah sini juga 3/1? Cuba kau cari nisbahnya. Nak tahu dia betul ke tidak? 3/1. You tengok nilai di bawah sini. 1, 7, 9. 1 dengan 7 jaraknya 6. 7 dengan 9, 2. 6 kepada 2. 6 kepada 2 bila di nisbah ringkaskannya jadi apa? 3/1. Tengok paksi X apa jadi? Paksi X walaupun kamu nampak macam tak ada kaitan, ada kaitan tu. Jarak di antara paksi X ini, bila kamu plotkan titik di atas, kamu tariknya ke bawah, akhirnya bawah sini juga 3/1. Dia sama seperti garisan ini. Nisbahnya semua sama, standar tak akan berubah. Begitu juga dengan paksi Y-nya. Kalau paksi Y yang kamu buat di sini, yang kamu buat di sini banyak-banyak ni, yang kamu buat banyak-banyak ni kan. Kalau nilai ini tak disalah kira, kamu letakkan nilai di sini, 9,5, ini 2, ini yang 9,5. Ya. Koordinat Y akhir atas tu 12, okey, 12. Nisbah di sini juga 3/1. Kalau kamu tolakkannya dan kamu bahagikannya, dia juga akan dapat 3/1. Jadi itu adalah cara untuk kamu semak. Adakah titik M yang kamu perolehi tadi, yang ini salah sudah, yang kamu perolehi tadi adalah titik yang betul melalui proses rumus ini. Adakahnya kamu dapat titik yang betul atau tidak? Kamu boleh semak guna logik ini. Tapi syaratnya kamu kena faham dulu nisbah. Itu sebab topik ini, habis sudah, topik ini dia mula mengajar kamu mengingatkan kembali konsep nisbah di sini. Tengok, dia semua terangkan tentang nisbah dulu. Bila dah terang nisbah, baru dia terangkan tentang rumus ini. Okey, yang atas ini dia menerangkan rumus ini datang dari mana? Yang atas ini. Dia terangkan rumus ini, X ini dengan Y ini, dia ambil dari mana untuk jadikan rumus ini yang cikgu kenalkan tadi. Dia ambil dari mana rumus itu? Rumus itu semuanya datang dari konsep nisbah. Okey, jadi atas ni you ada masa you fahamkannya, tak ada masa kamu hafalkan ini. Okey, hafal punya hafal, sudah tahu macam mana cari jawapannya, okey, sudah tahu macam mana cari jawapannya. Okey. Ini macam mana nak cari titik di tengah-tengah M ini. Okey, titik tengah-tengah M ini macam mana nak cari? Okey, titik ikut nisbah P ini, titik P macam mana nak cari? Dia semua gunakan rumus ini, semua gunakan rumus ini untuk cari semua jawapan di sini. Okey, guna satu rumus semua boleh selesai. Lepas tu baru kamu kajikan. Kalau saya letakkan titik yang saya tapak tadi masuk dalam graf dan saya cuba kaji apa jadi pada paksi X dan Y-nya, kamu akan perasan bahawa dia punya nisbah sebiji seperti nisbah di atas garisan itu. Sebiji. Paksi Y
pasti X, dua-dua ikut nisbah yang sama. So that become your checkpoint. Cara untuk semak jawapan kamu. Ya, okay. So nisbah koordinat masuk dalam, garisan masuk dalam koordinat, cari titik di tengah-tengah, membahagikan satu garis kepada dua temperate. Okay, inilah konsepnya sampai 7.2. Cikgu ajar hari ini dulu. Okay, so tak sempat sudah ya. So hari ini setakat ini saja dulu. Okay. Penyelesaian masalah cikgu tak nak sebut sudah, sebab ini adalah soalan mengaplikasikan saja dalam kehidupan harian. That's why di sini kamu tak nampak titik-titik, dia sudah mula ceritakan tentang orang. Cerita tentang orang, tentang titik lagi, tentang Spiderman lah, apalah, macam-macam dia cerita. Tapi semuanya hanya perlu apa? Daripada cerita panjang, convert jadi koordinat. Jangan ingat nama, jangan ingat gambar orang lagi. Kamu hanya ingat apa? Titik, 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 titik. Hanya nampak XY, XY, XY. Masukkan gunakan rumus, settlekannya. Okay? So 7.1, finish. Pembahagi temperament, finish. Hari esok malam. Persamaan garis lurus. Y equals to MS plus C pula. Malam esok. Macam mana nak cari persamaan garis lurus dalam graf? Ini selalu sudah kamu belajar dulu. Jadi tak ada masalah. Sekejap saja boleh selesai. Hanya dia akan lanjutkan lagi. Okey, jadi setakat itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Tapi cikgu nak tanya, nak tengok sekejap siapa yang hadir hari ini. Ada yang terkeluar sudah ya? 28 tadi, sekarang hanya 25. 3 orang terkeluar ya. Yana ada, Rasma ada, Liu tadi ada masuk kan? Adakah Liu tadi? Ada kan? Mana dia? Ada ya. Muhammad Azwar tak ada, tak sempat dia. Nurul Ain ada tadi? Tak ada kan? Okey, jadi itu sajalah. Ada apa-apa nak tanya cikgu? Halo. Kalau tak ada, kita habis sudah. Tak ada. Jadi latihan 7.2, 7.3 you try ya. 7.2, 7.3. Dengan yang tadi satu lagi apa tadi? Berambiguity. Tak sempat buat semua, kalau banyak sangat tak sempat sekali siap. Make it one. Okay, buat satu-satu soalan. At least you try one dulu. Jadi boleh refresh apa yang cikgu ajar tadi. Boleh tak kamu faham? You cuba buat satu soalan. At least satu soalan ya. Kalau rajin buat semua. Okay? Kalau bagus, hantar semua. Okay? So next class is tomorrow night. Okay, tomorrow night. Satu minggu cikgu akan buat 3 kali ya, sebab nak habiskan syllabus ni. Kita ada 2 topik, jadi topik ini pendek, jadi saya boleh habiskan dalam minggu ini. Cikgu jangka minggu ini boleh selesai topik ini ya. So tomorrow night we are going to finish 7.2. Okay, tengok perkembangan diri kamu orang lah. Kalau kamu rasa ini tak ada masalah, then I can process to 7.3. Luas, sebab dia sangat senang punya konsep, rumusnya sangat senang, tak ada apa-apa pun. Okay, dan hari Sabtu nanti cikgu akan habiskan yang terakhir 7.4, locus. Locus ni lagi tak ada apa-apa. Locus ni adalah konsep jarak. Okay, jarak. Okay, so I think that's all lah for today. Thank you. Bye-bye. Okay, Thank you, thank you cikgu. cikgu. Thank you, cikgu. Cikgu. Thank you. Alright, thank you, cikgu.